Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua cara bagaimana kita periksa kapasitor. Okey, ada banyak jenis kapasitor. Di sini saya ada sebahagian kapasitor yang ada di tangan saya, ada yang elok dan ada yang rosak. Okey. So, secara amnya kapasitor terbahagi kepada dua jenis, iaitu satu yang ada polariti negatif dan positif. Okey. Macam mana kita nak tahu mana positif mana negatif? Kita lihat pada label. Yang ada tanda putih ni negatif. Okey. Kalau ini negatif, yang satu lagi ialah positif. Okey. Sama juga kapasitor yang kecil ni. Nampak? Ini ada tanda negatif. So maksudnya terminal ni negatif dan yang satu lagi positif. Okey, itu kapasitor yang ada polariti. Kalau kapasitor AC ataupun yang digunakan pada arus ulang alik, dia tidak ada polariti. Macam ni. Okey. Dia tidak ada positif negatif. Sambung terbalik pun tak apa. Yang ini tak boleh sambung terbalik. Okey. Saya bagi lagi satu contoh. Ini kapasitor untuk microwave. Dia pun AC kapasitor AC dan bipolar. Kira bipolar lah. Tidak ada polaritinya. Okey. Mana-mana direction pun boleh. Terbalik pun boleh. Ini pun sama. Ini digunakan pada mesin basuh. Yang ini digunakan pada kipas angin. Yang ini juga digunakan pada kipas angin. Dan yang ini ada polariti majority digunakan pada papan litar. Okey. Cara untuk periksa kapasitor ialah kita perlukan multimeter. Dan ada dua jenis multimeter. Yang ini analog. Okey. Kita boleh lihat meter berjalan ataupun tidak berjalan. Dan satu lagi ialah digital. Kalau anda tanya saya, mana satu multimeter yang lebih sesuai? Jawapan saya, dua-dua boleh digunakan. Terpulang kepada kemahiran anda. Okey. Kalau anda nak tepat, anda perlukan multimeter digital. Okey. Saya akan terangkan. Okey. Kita mulakan dengan kapasitor AC dulu. Yang ni tak ada polariti punya. Okey. Fungsi kapasitor ialah menyimpan charge dan discharge. Jadi kalau kita guna multimeter analog, kita haruslah laraskan kepada bahagian keterusan ataupun bahagian yang digunakan untuk mengukur rintangan. Jadi kalau kita simpan terminal multimeter ni kepada terminal kapasitor, kita akan lihat multimeter naik dan turun. Okey. Jika multimeter boleh naik dan turun, bermaksud kapasitor itu boleh charge dan discharge. Tapi dia tak boleh bagi tahu kita dia masih elok ataupun tidak. Nanti saya tunjukkan. Okey, sebagai contoh, ini kapasitor kipas angin. Nilai dia 3 mikrofarad. Okey, mari kita uji. Saya sentuh pada terminal. Naik dan turun. Nampak? Lepas tu kalau anda nak uji lagi, kena terbalikkan terminal. Naik dan turun. Okey, maksudnya boleh charge dan discharge. Kalau rosak, biasanya litar pintas. Yang ini rosak. Saya tunjukkan kepada anda. Naik tak pandai turun. Nampak tu? Okey, uji lagi, terbalikkan dia. Sama. Naik tak pandai turun. So, kapasitor rosak. Okey. Saya uji satu lagi. Yang ini pun rosak. Microwave punya. Naik tak pandai turun. Litar pintas. Saya cuba sekali lagi. Naik tak pandai turun. Okey. Begitu juga dengan kapasitor elektrolit. Sama. Okey. Saya cuba ni. Yang ni nilai dia ialah
220 microfarad, 200 watt. Okey, anda lihat pada multimeter, naik dan turun. Okey, so maksudnya kapasitor ni boleh charge dan discharge. Kalau nilai dia tinggi, dan anda kena laraskan dengan yang bersesuaian lah. Okey, ini terlampau rendah. Okey, charge, discharge, charge, discharge. So maksudnya kapasitor ni boleh charge dan discharge. Dia tidak boleh bagi tahu kita elok ataupun tidak. Saya cuba ni satu lagi. Charge, discharge. Ini nilai besar ni. 2200. So kena laraskan yang lebih rendah lagi. Charge, discharge. Ini ada masalah ni, tak pandai turun habis. Okey, charge boleh turun, terlampau perlahan, pandai naik lagi. Ini ada masalah ni. Okey, kalau guna multimeter analog, kadang-kadang simptom boleh kita tahu. Yang macam ni tadi. Dia turun, dia charge, lepas tu discharge, lepas tu pandai naik lagi. Itu bermaksud kapasitor tu telah rosak. Tengok, dia tak turun habis. Ini pun dah rosak ini. Okey. So itulah kemampuan multimeter analog. Cuma memberitahu kita kapasitor tersebut boleh charge dan discharge. Kalau dia boleh charge, lepas tu tak pandai discharge, dan kapasitor rosak. Itu sahaja. Okey, sekarang kita guna multimeter digital. Okey, pastikan multimeter ada fungsi kapasitor. Ini ada logo kapasitor. Okey, dan dia akan tulis microfarad, nanofarad atau pictofarad. Okey, kelebihan multimeter digital ialah dia boleh bagi tahu kita nilai kapasitan. Saya bagi contoh. Yang ni 3 microfarad kan. Okey, kita sambungkan kepada terminalnya, dan kita dapat bacaan 3.06 microfarad. Okey, so kapasitor ni elok. Ini kapasitor kipas. Okey, saya ambil satu contoh lagi. Ini kapasitor untuk mesin basuh. Dia tulis ini 53 microfarad sehingga 64 microfarad. Mari kita uji. Okey, bacaan dia ialah 60, 59, 58. Okey, 58 microfarad. Okey, so dia tulis 53 hingga 64. Ni ada 58. So maksudnya dia masih elok. Saya ambil satu contoh lagi. Okey, yang ni dia tulis berapa ni sini 80 microfarad. 80. Okey, mari kita cuba. Saya dapat bacaan 83. Okey, 83. So kalau tulis sini 80 dapat 83, boleh terima lah. Sebab dia ada tolerance. Yang ni plus and minus 10%. Sama ada dia lebih 10% atau kurang 10%, dia masih elok. Okey, mari kita cuba yang ini pula. Yang ini dia tulis 3 microfarad. Okey, mari kita ukur. Nampak? Anda dapat lihat sini cuma 1.89. Maksudnya nilai kapasitannya telah menurun. Kalau kita guna multimeter analog tadi, kita masih boleh lihat dia boleh charge dan discharge. Okey, saya tunjukkan. Okey, ini digital, dia bagi 1.89, sedangkan
Di sini 3 microfarad. So maksudnya nilai kapasitannya telah berkurang. So perlu diganti. Okey, saya tunjukkan kalau kita guna multimeter analog. Okey. Saya cuba. Dia boleh charge dan discharge. Saya cuba sekali lagi. Anda lihat jarumnya. Charge, discharge. Okey. Multimeter analog semua bagi tahu dia boleh charge dan discharge, tapi tidak boleh memberitahu kita nilai kapasitannya. Kadang-kadang kapasitor tidak berfungsi lagi sebab nilai kapasitannya telah jatuh. Okey, saya ambil satu contoh lagi. Yang ini dia tulis 2.5. Okey, saya guna multimeter analog dulu. Charge, discharge. Boleh Saya ulangi. Charge, discharge. Multimeter analog cuma bagi tahu kita dia boleh berfungsi. Mari kita bandingkan dengan multimeter digital. Kita kepitkan dia. Dan bacaan cuma 1.34. Nampak? 1.3334. Sini tulis 2.5. So, nilai kapasitannya telah menurun dan harus ditukar. Okey. Okey. Sekarang kita cuba yang ini pula. Yang ini tadi kita periksa guna multimeter analog. Dia jarum boleh naik, tak boleh turun. Maksudnya sebenarnya litar pintas. Mari kita uji dengan multimeter digital. OL. Okey. Kalau kita ukur kapasitan keluar OL, maksudnya litar pintas. Dia macam ni. Okey, nampak ni dua terminal. Kalau dia bersentuh, saya sentuhkan dia OL. Okey, litar pintas. Nampak saya sentuh balik OL. So maksudnya kapasitor ni telah mengalami litar pintas. Sama juga dengan yang ini tadi meter naik tak pandai turun. Mari kita cuba. Nampak? OL. Okey. Seterusnya kita cuba pula sejenis lagi kapasitor. Yang ini kapasitor ada yang panggil safety kapasitor, ada yang panggil suppressor kapasitor. Okey. Tak penting. Yang penting kita lihat pada papan tanda kalau dia punya nombor rujukan bermula dengan C, itu adalah kapasitor. Okey. Sebenarnya kedua-dua kapasitor ini rosak. So saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana bacaan kapasitor yang rosak. Okey. Pertama kita cuba yang ni. OL. Tak payah lihatlah litar pintas. Satu lagi. Kita ada bacaan. Okey. Rekod sini dia tulis 0.22 microfarad. Kalau 0.22 bermaksud 220 microfarad. Tetapi bila diukur bacaan tinggi. Itu satu. Nombor dua, bacaan berubah-ubah. Nampak? Tidak stabil. Itu juga menunjukkan kapasitor telah rosak. Saya bagi satu contoh kapasitor yang elok. Okey, yang ni kita lihat bacaan dia. Nampak? 206 atau 205. Tak macam tadi 500 lebih, kadang-kadang sampai 600. Okey, itu bermaksud kapasitor telah rosak. Ini mungkin dia di antara berbeza 0.5. So kita boleh nampak sedikit perubahan. Okey, ini kapasitor yang elok. Kalau anda dapat bacaan yang berubah-ubah macam ini, kapasitor itu telah rosak. Tengok 57, 56 sampai 600 kadang-kadang. Ini kapasitor dah rosak. Okey, itu semua berkaitan dengan kapasitor yang tidak ada polariti.
Sekarang kita cuba pula dengan kapasitor yang ada polariti ya. Okey, tadi saya periksa ini dengan menggunakan multimeter analog. Dia boleh charge dan discharge. Sekarang mari kita ukur pula. Okey, 220 microfarad. Mari kita ukur. Nampak? Multimeter digital bilang OL. Ada lita pintas. Saya cuba lagi, terbalikkan terminal dia. Sama OL. Multimeter analog kata dia boleh charge dan discharge. Bila guna multimeter digital, OL rosak. So kelebihan pada multimeter digital lah. Secara amnya, kalau anda jumpa kapasitor yang dah kembung, nampak ni kembung, kapasitor elok biasa belakang dia rata macam ni ya. Kalau anda dah nampak kembung macam ni ya, tak payah periksa lagi ya. Nampak kembung ini dah bocor ni. Bocor tak payah lihat lagi. Anda tukar saja. Yang ni nampak cantik. Saya bandingkan dua ni nampak cantik belakang tidak kembung Bila kita lihat bahagian bawah dia pula, nampak sini. Yang ini sebenarnya dah meletup, dah bocor. Nampak? Bahagian hitam ni dah keluar. Ini dua kapasitor yang serupa. Yang ini tidak kembung, tidak meletup ataupun tidak bocor. Yang ini dah bocor. Kalau nampak macam ni, tak payah ukur lagi Sekarang kita ada sebiji kapasitor. Dia tulis 1000 microfarad. Dia nampak elok. Untuk pastikan dia, kita ukur guna multimeter. Mari kita ukur. OL. Nampak? OL. Nampak cantik, tetapi sebenarnya dah rosak. Kita bandingkan dengan multimeter analog pula. Kita lihat sama ada dia boleh charge dan discharge tak. Nampak? Boleh charge dan discharge. Saya ulangi. Multimeter analog kata dia boleh charge dan discharge. Tetapi bila kita ukur dengan menggunakan multimeter digital, dia kata OL. Mari kita cuba sekali lagi. Nampak? OL. Saya ulangi. Dia ada charge auto discharge dulu. Discharge dulu Sekarang ada bacaan. Tadi OL sebenarnya kapasitor ni dah rosak saya cuba lagi. Sekarang okey sudah. Kalau anda ada kapasitor macam ni, mula-mula kata OL. Lepas tu ada bacaan. Sebenarnya kapasitor ni juga telah rosak. Saya ada satu lagi. Yang ni dia tulis 470 microfarad. Ini saya ambil dari decoder Astro. Mari kita ukur. Ada bacaan 500, 600 berubah-ubah. Kalau anda dapat kapasitor macam ni, dia memang dah rosak. Saya cuba lagi, terbalikkan dia. Tunggu dia semak dulu. 555, lepas tu berubah lagi. Saya ulangi 543, 520, 541, 519. Boleh nampak? Kalau bacaan berubah-ubah, memang dah rosak. Kalau dah kembung macam ni, tak payah periksa lagi gantikan terus. So selepas kita buat perbandingan di antara multimeter analog dan digital, saya rasa anda tahu multimeter mana satu yang lebih sesuai ataupun
lebih baik untuk memeriksa kapasitor. Okey, pastikan anda kena ada peralatan ataupun tools yang sesuai untuk membuat kerja-kerja pemeriksaan. Okey, kalau anda tidak ada multimeter digital, cuba usahakan. Kalau anda betul-betul berminat dengan elektronik, anda mesti perlukan tools yang bersesuaian. Okey, boleh? Itulah serba sedikit bagaimana kita nak mengetahui sama ada kapasitor itu masih elok ataupun tidak. Okey, satu lagi saya terlupa. Pastikan sebelum anda memeriksa kapasitor, anda perlu discharge dulu kapasitor ni. Kalau tidak, multimeter akan rosak. Contoh. Yang ini dia digunakan pada papan litar dan dia boleh menyimpan voltan sehingga 200. Jadi kalau anda tidak discharge, anda terus periksa dengan menggunakan multimeter akan rosak. Cara discharge senang saja. Anda boleh ambil screwdriver, anda buat pintasan. Okey, kalau multimeter bagus, dia boleh tolong kamu discharge. Kalau multimeter murah, dia tidak pandai discharge. Yang macam tadi dia ada tulis DISC, maksudnya discharge. Ini multimeter yang baik, dia boleh discharge. Kalau multimeter yang harga puluhan ringgit tu, kalau kamu tak discharge macam ni, kamu buat pintasan, kalau dia ada charge, kamu akan lihat ada percikan api. Okey, pastikan sebelum ukur, discharge dulu. Kalau boleh jangan sentuh dengan jari. Kalau ada charge, kulit pun boleh melecur. Okey, discharge dulu. Cara dia, ambil screwdriver, anda buat pintasan ataupun apa-apa besi. Pastikan yang ada penebat. Jangan anda pegang yang tak ada penebat, nanti anda kena renjatan elektrik. Okey, ingat discharge kapasitor dahulu sebelum membuat pemeriksaan. Boleh? Selamat mencuba.